Kata-kata yang diluahkan oleh Haji Basilam membuat Andi Kamarul terdiam dan termenung panjang. Matanya merenung ke arah rumah batu. Dia bagaikan mengelamun. "Ingat cakap aku tu," tambah Haji Basilam. "Ingat," jawab saya. Andi Kamarul hanya mengangguk sahaja. Haji Basilam masuk ke ruang dapur. Entah apa yang dia buatnya, saya pun tidak tahu. "Andi," saya bersuara sambil menoleh ke arahnya. Tiada sebarang reaksi yang saya terima. Sesekali dia menarik dan melepaskan nafas bersama keluhan kecil. Melihat keadaan sedemikian, saya tahu Andi Kamarul sedang berperang dengan perasaannya. "Andi, mari kita duduk di sana." Saya mengajukan cadangan dalam usaha menenangkan perasaannya. Andi Kamarul membisu. "Duduk di tingkap yang menghala ke arah anak bukit boleh menenangkan perasaan. Kita boleh melihat matahari jatuh dan awan yang bermacam warna." Saya mula berkempen. "Tak payah ajar aku, kamu tengok sendiri," jawapan yang amat mengecewakan hati. Dan terpaksa diterima dengan senyum. Akhirnya, saya sendiri yang berubah tempat, merenung puncak anak bukit dan awan gemawan yang beraneka warna. Andi Kamarul terus mengelamun sendirian. "Hairan, kenapa Mia sendiri tidak beritahu aku? Sesungguhnya, saya tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak ada daya saya untuk menenangkan gelora perasaannya." Saya kembali merenung puncak anak bukit dan awan petang. Sayup-sayup terdengar suara tertibau. "Biarlah Andi Kamarul mengelamun melayani perasaannya," fikir saya. "Kamu berdua jangan ke mana-mana, aku mahu ke situ sekejap. Sebelum waktu maghrib aku balik," kata Haji Basilam di muka pintu tengah. Sebab saja dia keluar dari ruang dapur. Tanpa menunggu jawapan dari saya dan Andi Kamarul, Haji Basilam segera turun dari rumah. Dari jendela yang terdedah, saya melihat Haji Basilam melangkah tenang menuju ke arah halaman rumah batu lama. Ternyata, Haji Basilam tidak mungkir janji. Beberapa minit menjelang waktu maghrib, dia sudah pun berada di rumah lalu menjadi imam sembahyang maghrib. Kemudian, dilanjutkan dengan pembacaan dan wirid serta sembahyang sunat hingga sampai waktu isyak. Sekarang dah sampai masanya. Sambil melipat sejadah, Haji Basilam merenung ke arah saya dan Andi Kamarul. Saya segera bangun dan berlari ke tingkap merenung ke arah rumah batu lama. Para jemaah dari masjid mula datang berduyun ke rumah Mia yang diterangi dengan cahaya lampu. "Pergi bersiap cepat, jangan sampai orang menunggu kita," Haji Basilam memberi arahan. Tanpa membuang masa kami terus mematuhinya. "Cantik dan nampak kacak, kamu berdua memang tampan dengan pakaian tradisional. Sama-sama segak, macam anak Raja Melaka." Dalam senyum Haji Basilam mengusip kami. Saya dan Andi Kamarul tersenyum. Antara saya dengan Andi, siapa yang lebih kacak dan bergaya? Saya cuba berjenaka dan buat beberapa ketika Haji Basilam merenung ke arah saya yang bertanjak dan bersamping dengan sepasang capal di kaki. Desis Haji Basilam lemah. "Bagaimana?" saya mencelah. Tiada jawapan dari Haji Basilam tetapi sepasang anak matanya terus menyorot ke batang tubuh Andi Kamarul dalam tempoh waktu yang agak lama. Tanpa mahu meluahkan sebarang komen, Haji Basilam terus memperkemaskan silanya. Dia terus menggigit kuku di ibu jari kanannya. Andi lebih kacak dan bergaya. Kalau diselipkan keris pendek atau panjang ke pinggangnya, dia nampak lebih hebat lagi. Pujian yang diberikan oleh Haji Basilam tidak menimbulkan sebarang reaksi di wajah Andi Kamarul. Dia tetap seperti tadi, nampak bersahaja. "Nanti aku selipkan keris ke pinggangnya." Haji Basilam segera menyelipkan keris pendek ke pinggang Andi Kamarul. Entah dari mana dia memperolehi keris tersebut. Tidak pula saya ketahui. "Kamu juga hebat tamat tapi." Haji Basilam segera menekuk mulutnya dengan telapak tangan kanan. "Kenapa dengan saya Pak Haji? Kamu agak rendah. Kamu pendek jika dibandingkan dengan si Andi," sambung Haji Basilam. Saya ketawa terkikih. "Kenapa kamu ketawa tamak?" Haji Basilam jegilkan sepasang biji mata. "Terasa lucu Pak Haji, saya cuma main-main saja, bukannya betul-betul." Kamu ni, aku cakap serius." Andi Kamarul memang kacak dan gagah. Saya setuju dengan pendapat Pak Haji itu. "Saya tahu, saya rendah tapi air muka saya manis," jawab saya tenang. Seluruh ruang dikuasai dengan derayan ketawa Andi Kamarul dan saya. "Cukuplah ketawa tu, mari kita pergi," lembut sungguh nada suara Haji Basilam.
Sebaik sahaja ketawa kami berhenti terdengar sesuatu yang aneh. Papan dinding bahagian dapur bagaikan dicakar sesuatu. Dan saya pasti bukan kucing yang mencakarnya. His, Haji Basilam meletakkan jari telunjuk ke bibir. Saya dan Andi Kamarul berpandangan. Hati kami terus berdebar cemas. Makin lama, makin kuat papan di dinding dicekar. Kami terus diam membisu. Hampir 10 minit kejadian itu berlaku dan bunyi cakaran yang kuat mula beransur perlahan dan akhirnya hilang terus. Suasana cemas kembali tenang. Apa binatang yang mencakar dinding rumah Pak Haji? Saya mengajukan pertanyaan pada Haji Basilam. Aku fikir kamu sendiri dapat mencari jawapannya berdasarkan daripada bunyinya. Tak mungkin kucing. Saya tahu apa binatangnya, celah Andi Kamarul. Saya juga tahu, sahut saya. Kalau sudah tahu jangan banyak cerita, simpan dalam hati sendiri. Perkara begini, perkara biasa bagi aku, bunyinya bagaikan mahu tercabut papan dinding. Sebenarnya bila dilihat tak ada sebarang kesan pun. Haji Basilam meluahkan pengalaman yang pernah dialaminya untuk saya dan Andi Kamarul. Haji Basilam memakai baju dan seluar berwarna kelabu, sampingnya dari kain pelekat Samarinda, mengenakan songkok putih bersih di kepala. Teringin juga mahu mengusiknya tetapi, bila melihat wajahnya serius semacam, saya tidak berani mengusiknya. Silap usik, nanti dapat tengking hadiah darinya. Andi, Tama mari, Haji Basilam memulakan langkah dan kami segera mengekorinya. Sambil melangkah, saya segera terfikir, kenapa saya dan Andi Kamarul harus patuh dengan cakap Haji Basilam yang memang terasa aneh dan ganjil. Apakah Haji Basilam mahu mempermain-mainkan kami berdua? Mana mungkin saya atau Andi Kamarul mahu diijab kabulkan dengan Mia? Macam-macam yang muncul dalam kepala saya. Berhenti dulu. Tangan kanan Haji Basilam jatuh atas bahu Andi Kamarul sementara tangan kanannya pula jatuh ke atas bahu saya. Langkah kami, saya dan Andi Kamarul, terhenti. Ada apa Pak Haji? Soal saya mendadak. Kamu berdua, tunggu di sini dulu. Biar aku jumpa Datuk Sitama dan Abang Simia dulu. Jelas Haji Basilam sambil sepasang matanya menatap wajah saya dan Andi Kamarul. Baiklah Pak Haji, jawab kami serentak sambil menganggukkan kepala. Aku pergi dulu. Silakan Pak Haji, jangan tinggalkan kami lama-lama di bawah pokok besar ni. Kami bimbang. Andi Kamarul melahirkan kebimbangannya. Aku faham. Haji Basilam pun segera bergerak meninggalkan kami. Cuaca malam itu amat baik sekali. Langit kelihatan cerah dengan bintang bertaburan. Angin bertiup lembut mengerakkan dedaun di hujung ranting. Dari bawah pokok besar saya dapat melihat dengan jelas lelaki, perempuan dan kanak-kanak tidak putus-putus mendatangi rumah Mia yang bermandikan cahaya lampu beraneka warna. Suasana di rumah batu itu memang nampak sibuk penuh dengan keriangan. Andi Kamarul segera mendekati saya. Tama, kenapa Andi? Kita berada di bawah pokok bunga Tanjung. Saya tercengang lalu mendongakkan muka ke arah pokok besar. Dengan serta-merta bulu roma meremang. Andi Kamarul nampak resah semacam. Saya menarik nafas lega bila melihat batang tubuh Haji Basilam datang ke arah pokok bunga Tanjung. Haji Basilam ditemani oleh sekumpulan anak-anak muda yang usianya tidak jauh berbeza dengan usia saya dan Andi Kamarul. Siapa pula yang dibawanya tu Tama? Entah, aku pun tak tahu. Kami terus menanti kedatangan mereka. Anak-anak muda yang dengan songkok hitam serta bersampin. Saya segera menghitung jumlah mengiringi Haji Basilam memakai baju Melayu tradisional, lengkap dengan songkok hitam serta bersampin. Saya segera menghitung jumlah anak muda yang mengekori Haji Basilam. Semuanya berjumlah 6 orang. 4 daripada mereka membawa kompang, manakala yang seorang lagi tidak membawa kompang. Di dadanya terselip bunga kertas. Barangkali dia adalah ketua kumpulan kompang, fikir saya dalam hati. Haji Basilam dan kumpulan anak muda itu sampai di bawah pokok bunga Tanjung. Saya dan Andi Kamarul diperkenalkan dengan kumpulan anak muda tersebut. Ini yang memakai bunga kertas. Ketua kumpulan namanya Azam. Orang terakhir yang diperkenalkan oleh Haji Basilam tersenyum. Dengan ramah dan mesra dia menyambut huluran tangan saya dan Andi Kamarul. Andi, kamu melangkah 4 tapak ke depan. Arahan Haji Basilam segera ditunaikan oleh Andi Kamarul. Kamu berdiri di kanannya,
kata Haji Basilam kepada ketua kumpulan kompang. Cakap Haji Basilam segera dipatuhi. Kamu tamar. Sepasang anak mata Haji Basilam meraut di seluruh wajah saya. Ada apa Pak Haji? Kamu berdiri sebelah kiri Andi. Ha? Begitu pula? Saya pura-pura terkejut. Perintahnya tetap saya laksanakan. Haji Basilam segera berdiri di hadapan kami. Renung kiri, renung kanan sambil mulutnya berkumat kamit membaca sesuatu. Dongakkan muka ke arah pokok bunga Tanjung lalu menghembuskan nafas yang keras ke langit. Aku harap semuanya bagus belaka. Niat kamu baik, ujar Haji Basilam dalam nada suara yang amat perlahan. Walaupun begitu, kejendang telinga masih menangkap tutur katanya. Sekarang mulakan, Haji Basilam segera mengangkat tangan kirinya melepasi kepala, memberi isyarat kepada kumpulan kompang yang berada di belakang kami. Dengan serta merta pukulan kompang bergema memecah kesepian malam. Beberapa orang lelaki yang berada di halaman rumah Mia segera datang ke arah kami. Dengan kedatangan kumpulan lelaki yang membawa lampu gasolin menjadikan langkah perjalanan kami bertambah mudah. Tidak semata-mata mengharapkan cahaya lampu dari rumah Mia yang tidak seberapa itu. Bunyi pukulan kompang terus bergema. Entah mengapa, di tengah-tengah suara pukulan kompang yang tingkah meningkah itu, hati kecil saya segera membuat rumusan. Apa yang berlaku sekarang memang sudah dirancang terlebih dahulu oleh Haji Basilam, Datuk, Abang Mia dan Mia sendiri. Dan perkara itu sengaja dirahsiakan dari pengetahuan kami berdua, saya dan Andi Kamarul. Sebab sahaja rombongan yang diketuai oleh Haji Basilam sampai ke kawasan Bucu Rumah Batu, kami segera disambut dengan letupan mercun dan bunga rampai berterbangan di udara sebelum singgah di Tanjak dan Badan. Kami pun melepasi pintu rumah Mia yang dihias cantik. Semua persoalan dan keraguan yang bergolak dalam dada terjawab dengan sendirinya bila Andi Kamarul disuruh duduk atas permaidani khas berhadapan dengan seorang lelaki yang memakai serban besar. Perlahan-lahan saya menarik nafas. Kenyataan perit ini terpaksa dilalui. Andi Kamarul adalah pilihan Mia dan bukan saya. Bagaikan mahu menitis air mata di hamparan permaidani biru bila melihat Andi Kamarul diijab kabulkan dengan Mia oleh kadi dengan disaksikan oleh abangnya, Haji Basilam dan Datuk serta tetamu yang hadir. Selesai sahaja upacara ijab kabul, para tetamu yang datang dikejutkan dengan suara ngauman harimau di kaki bukit. Tidak lama berselang seekor harimau besar berkaki untut yang berjalan tempang, mundar-mandir di halaman rumah batu 2-3 kali. Sebelum duduk mencangkung di depan pintu merenung lembut ke arah Andi Kamarul dan para tetamu yang berada di dalam rumah. Jangan menjerit, jangan takut. Abang Mia segera berdiri di depan pintu besar sambil mengurut-urut kepala harimau itu dengan telapak tangannya. Dia sekadar datang mahu melihat anak cucunya dan orang-orang kampung, kata Abang Mia lagi. Saya lihat Datuk tenang, begitu juga dengan Haji Basilam. Mereka bagaikan tidak kisah dengan kedatangan harimau besar berkaki untut berjalan tempang. Secara mengejut Mia muncul di ruang tamu dengan pakaian pengantin. Dia terus menemui abangnya, mereka berbisik sesuatu. Abangnya mengangguk, Mia masuk ke ruang tengah lalu menuju ke ruang dapur. Mia datang semula ke muka pintu membawa batil, bekas, tembaga yang berisikan bertih rendang. Berapa yang mahu kamu berikan padanya Mia? Biasanya 7 biji bang, uruskan. Abang Mia kembali duduk di tempatnya. Harimau besar berkaki untut dengan manja sekali mengesel-geselkan kepalanya ke badan Mia. Bila harimau itu menganggarkan mulut sambil menjulurkan lidahnya, satu demi satu Mia meletakkan bertih atas lidah harimau tersebut. Dalam sekelip mata bertih di lidah terus hilang ke perut. Cukup, jangan datang lagi, kamu dah kenyang, tutur Mia lembut ke telinga harimau. Bagaikan faham dengan apa yang diungkapkan oleh Mia, harimau itu mengaum manja. Saya bahagia dengan orang yang saya pilih, tambah Mia lagi. Harimau itu mengaum. Dari kelopak mata harimau itu mengalir air jernih. Perlahan-lahan dia memusingkan badannya lalu meninggalkan Mia. Rasa cemas dan takut di hati para tetamu mula hilang. Jamuan pun diberikan pada tetamu yang diundang sambil makan mereka dihiburkan dengan petikan gambus, tarian ghazal dan zapin di samping pertunjukan dabus yang habanya dibawa khas oleh Abang Mia dari Delhi, Medan dan Aceh. Malam itu, orang kampung bagaikan berpesta. Harimau liar tetap menjaga setiap penjuru halaman rumah.
Sesungguhnya, makin rancak bunyi irama gambus, makin pedih derita hati yang saya tanggung. Gadis yang menjadi idaman dan disenangi menjadi milik kawan karib. Semoga kamu hidup bahagia, Andi. Jangan kau persiakan Mia. Andainya kau tidak menginginkannya lagi, aku bersedia menggantikan tempat kamu, Andi. Kalbu saya terus menjerit memilu. Tetapi, bila saya menyedari bahawa diri saya bukan keturunan manusia harimau, dengan sendiri hasrat hati mahu memiliki Mia luntur sendiri.